saya Siti Nur Emiliana binti Kadir dari DPH 1B. Hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak di hadapan Dataran Merdeka ini juga merupakan satu mercu tanda yang cukup dikenali di Bandaraya Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Nama bangunan ini diambil sempena nama Sultan Abdul Samad, iaitu Sultan Selangor yang keempat yang telah memerintah negeri Selangor selama hampir 39 tahun pada tahun 1857. Selain itu juga, terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang berlaku di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad ini. Contohnya peristiwa di mana bendera Union Jack ini diturunkan pada tanggal 31 Ogos 1957 dan sejurus itu jarum gemilang dinaikkan. Bangunan Sultan Abdul Samad ini juga diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan dalam kategori tapak warisan pada tahun 2007 oleh Jabatan Warisan Negara, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia di bawah Akta 645. Bangunan ini mula dibina sejak tahun 1893 dan berlakunya perletakan batu asas untuk proses pembinaan bangunan ini yang dibuat pada tahun 6 Oktober 1894 telah dibuat oleh Sir Charles B.H. Mitchell yang merupakan Gubernur Selat-Selat negeri-negeri Selat pada masa itu. Bangunan Sultan Abdul Samad ini telah siap dibina pada tahun 1897. Pada awal permulaan bangunan ini dibina, ia dikenali sebagai bangunan baru kerajaan, the New Government Office. Kemudiannya ia ditukar menjadi Sekretariat Persekutuan, Federal Secretariat, diguna bersama dengan Kerajaan Negeri Selangor sebelum ia berpindah ke Shah Alam. Seterusnya nama-nama itu digunakan sebelum ianya menjadi bangunan Sultan Abdul Samad. Tujuan pembinaan bangunan Sultan Abdul Samad ini adalah sebagai bangunan kerajaan baru untuk menempatkan semua jabatan pentadbiran negeri-negeri Melayu tersebut di bawah satu bangunan pentadbiran yang menempatkan Sekretariat Kerajaan, Bilik Mesyuarat dan juga pejabat polis. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Nurul Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Hil. Saya daripada kelas DPH 1B. Nombor matrik saya adalah DH 2020254886. Okey, hari ini saya nak terangkan sebab pemilihan tajuk. Kita orang memilih tajuk bangunan Sultan Abdul Samad ni adalah kerana keistimewaan yang ada dekat bangunan ni. Okey, keistimewaan tersebut kita dapat lihat dari 3 aspek. Yang pertamanya kita dapat lihat dari reka bentuk plan dia, bahan binaan dan hiasan dalamannya. Okey, reka bentuk plan dia, kenapa dia bangunan Sultan Abdul Samad ni dia dianggap sebagai satu bangunan yang unik kerana bangunan Sultan Abdul Samad ni dia ada 2 tingkat dan bangunan ni dia berbentuk ladam. Okey, contoh yang kita dapat lihat di manakah bentuk ladam itu, kita dapat lihat dari pintu gerbang utama dia sendiri yang dibina menggunakan bentuk ladam. Macam tu. So elemen ladam tersebut merupakan satu elemen yang penting dan unik dalam reka bentuk ni sebenarnya. Okey, seterusnya kita dapat lihat juga di bahagian utama dia. Bahagian utama dia ada satu anjing yang besar yang menghadap Padang Kelab Jari Selangor. Dan untuk makluman semua, di antara Padang Kelab Jari Selangor dan bangunan Sultan Abdul Samad ada Dataran Merdeka. Macam tu. Okey, so kita pergi pula kepada ruang pejabat dia. Okey, ruang pejabat diorang ni hampir 100% dipagari dengan seramli. Sebab apa diorang buat macam tu? Sebab untuk memaksimalkan kemasukan udara. Sebab pada zaman British dahulu tak ada penghawa dingin. Jadi diorang buat seramli tersebut untuk masukkan udara yang sebanyak mungkin. Macam tu. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada bahan binaan dia. Okey, ada satu kilang batu bata dekat Brickfield ni yang bekalkan bahan-bahan binaan untuk buat bangunan Sultan Abdul Samad ni. Okey, antaranya adalah diorang bekalkan 4 juta batu bata, 5,000 tembaga dan 50 tan besi keluli. Lepas tu banyak lagi lah bahan-bahan yang dibekalkan oleh kilang tersebut. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada hiasan dalaman dia. Okey,
Di dalam bangunan Sultan Abdul Samad ni ada satu dataran yang berbentuk segi empat, yang mana dataran tersebut diorang pagarkan dengan batu-batu pokok. Jadi kat situ memang cantik lah kan. Okey. Dan ciri-ciri utama bangunannya ada 3. Yang pertama, kita boleh lihat dekat bangunan ni ada 3 kubah. Satu menara jam besar dan satu arkid. Okey. Kubah yang kita lihat sekarang ni tak sama seperti binaan asal dahulu. Sebenarnya asalnya kubah tersebut dia dibina daripada kayu dan bata yang dicat dengan warna hitam. Jadi tahun demi tahun kubah tersebut pun diorang gantikan, diorang salutkan dengan tembaga. Jadi kubah tu lah yang kita dapat lihat sampai sekarang. Okey. Itu saja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Nurul Dalila untuk terangkan subtopik seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Dalila binti Muhammad Nasir. Saya daripada kelas DPHU 1B. Saya akan menerangkan tentang objektif bagi kajian bangunan Sultan Abdul Samad. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber saya mengenai bangunan ini, iaitu pada 31 Ogos berlakunya penurunan bendera Union Jack dan digantikan dengan bendera Malaysia. Bagi objektif yang seterusnya ialah dapat memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana pada tempat ini berlakunya pengibaran bendera Malaysia yang membuktikan kita bebas daripada penjajah. Selain itu, bangunan ini juga dapat diambil iktibar oleh generasi pada masa kini agar sentiasa berhati-hati dengan musuh negara, agar perkara yang terdahulu tidak berulang lagi, iaitu negara kita dijajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina Syafa binti Muhammad Syarif dari Pengurusan Haji dan Umrah di HSU 2020-25504. Saya di sini akan menerangkan penyataan masalah bangunan Sultan Abdul Samad. Berdasarkan objektif kajian yang telah diolah, kami memperoleh pengetahuan tentang bangunan bersejarah ini. Misalnya, kami mengetahui lokasi keberadaan bangunan Sultan Abdul Samad ini. Bangunan ini terletak di hadapan dataran Merdeka dan Kelab Diraja Selangor. Bangunan ini juga terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia, yang dahulunya dikenali sebagai Combat Road. Di dalam peta, bangunan ini terletak di antara 2 pertemuan sungai, iaitu Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Di antara 2 pertemuan sungai ini juga terdapat bangunan-bangunan yang bersejarah seperti bangunan Masjid Jamek Kuala Lumpur, stesen kereta api Tanah Melayu dan lain-lain juga. Di sini jugalah bermula perlombongan biji timah yang menjadi pemangking kejayaan ekonomi Semenanjung Malaysia hinggalah sekarang ini. Di dalam kajian ini juga kami mencari maklumat-maklumat yang sahih seperti mencari di sumber alam maya, contohnya seperti di Google dan di YouTube. Selain itu, nilai patriotisme juga boleh dapat dipupuk di dalam kajian ini kerana bangunan ini telah menjadi sejarah bukti penurunan bendera Union Jack dan menggantikan dengan bendera Jalur Gemilang pada tanggal 31 Ogos 1957 yang menjadi kebanggaan negara Malaysia hinggalah sekarang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Hurul Ain Husna binti Muhammad Sukarno di HSU 2020-25558. Saya akan menerangkan tentang latar belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Lebih dikenali sebagai bangunan Sultan Abdul Samad dan sebelumnya dikenali sebagai Pejabat Baru Kerajaan. Pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu terbentuk. Bangunan ini dinamakan Sekretariat Persekutuan. 1974, semua pejabat kerajaan Selangor telah pun dipindahkan ke Shah Alam dan pejabat kerajaan Persekutuan Malaysia dipindahkan ke Jalan Duta Damansara.
Oleh itu, nama bangunan ini ditukarkan kepada bangunan Sultan Abdul Samad sempena nama Sultan Selangor yang memerintah dari 1857 sehingga 1898, kekal sehingga sekarang. Gaya seni ialah Mongol dan Moor dan disiapkan pada April 1897. Tinggi dalam 40 meter dan arkitek yang buat bangunan tu ialah Arthur Charles Orfeh Nobar. Bangunan Sultan Abdul Samad tu juga telah ada mempunyai sejarah tentang kemerdekaan tanah Melayu kita.